Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya, wakil dari Batu Gajah, untuk turut serta dalam membahaskan Belanjawan 2025. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang di-Pertua, saya menyambut baik belanjawan ini yang disusun dengan penuh berhati-hati bagaikan menarik rambut di dalam tepung agar kebajikan rakyat terpelihara tanpa mengabaikan pembangunan negara. Saya melihat dengan jelas potensi Belanjawan 2025 untuk membawa pulih ekonomi negara ke tahap yang lebih cemerlang berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Justru sekalung penghargaan dan syabas diucapkan kepada Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet serta seluruh tenaga kerja dari kalangan penjawat awam yang telah mencurahkan keringat dan idea untuk merangka belanjawan yang begitu komprehensif ini. Namun, harus kita akui bahawa segala masalah ekonomi tidak mungkin dapat diselesaikan dalam sekelip mata, ibarat menarik kuku dari daging. Dengan kekangan kewangan dan sumber-sumber yang terhad, kerajaan terpaksa menimbang sebaik-baiknya setiap keputusan yang dibuat. Inilah cabaran sebenar ekonomi yang mana permintaan manusia itu tidak berpenghujung, manakala sumber-sumber pula terbatas untuk memenuhinya. Dalam hal ini, kita boleh mengambil inspirasi daripada pandangan tokoh ekonomi terkenal Adam Smith yang menyatakan bahawa ekonomi ialah kajian tentang bagaimana masyarakat mengurus sumber yang terhad bagi memenuhi keperluan yang tidak terbatas. Prinsip ini mengingatkan kita bahawa peranan utama kerajaan adalah mengatur strategi yang bijaksana dan saksama untuk memanfaatkan setiap sumber dengan sebaik yang mungkin demi kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya. Belanjawan 2025 pada hemat saya adalah langkah proaktif ke arah mencapai matlamat tersebut di mana kepentingan rakyat menjadi keutamaan dalam setiap peruntukan yang dirancang. Saya berharap belanjawan ini dapat membawa negara kita menuju kemakmuran yang mampan, ibarat menarik keris keluar dari sarung perlahan-lahan tetapi pasti menuju sasaran yang ditetapkan. Tuan Yang di-Pertua, isu pertama yang hendak saya bincangkan adalah mengenai peningkatan gaji minimum. Peningkatan gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 dalam Belanjawan 2025 oleh kerajaan adalah satu langkah bijaksana dan amat tepat pada masanya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Begitulah kiasan yang sesuai untuk menggambarkan manfaat besar yang bakal diperolehi oleh pekerja yang sekian lama berada dalam kelompok pendapatan rendah. Peningkatan ini bukan sahaja memberi harapan kepada mereka, tetapi turut memperkukuhkan kesejahteraan hidup seluruh rakyat Malaysia. Dengan kenaikan gaji minimum ini, kita dapat membantu pekerja menampung kos sara hidup yang semakin tinggi. Hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Sebagai rakyat yang hidup di tanah Malaysia adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memastikan keperluan asas rakyat sentiasa terjamin. Kenaikan gaji minimum ini bukan sahaja membolehkan pekerja memperoleh pendapatan yang lebih bermakna, tetapi juga meningkatkan keupayaan mereka untuk berbelanja ke atas keperluan harian seperti makanan, tempat tinggal dan pendidikan. Ini akan membantu menyumbangkan kepada kualiti hidup yang lebih baik dan memberikan sedikit ruang kepada mereka untuk merancang masa depan keluarga. Bagai aud dengan tebing, majikan dan pekerja perlu bersatu dan saling menyokong. Apabila pekerja memperoleh gaji yang mencukupi, mereka akan lebih bersemangat dan bermotivasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Peningkatan produktiviti ini akan memberi manfaat jangka panjang kepada syarikat sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jika ekonomi domestik berkembang, keseluruhan masyarakat juga dapat merasai limpahan manfaatnya dari segi peluang pekerjaan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih stabil. Sementara itu, dengan kuasa beli yang meningkat, sektor perniagaan juga akan berkembang. Apabila rakyat ada wang, perniagaan juga dapat berkembang. Aktiviti ekonomi yang rancak ini mampu
memberikan kesan berantai yang positif kepada negara. Perniagaan berkembang, peluang pekerjaan bertambah dan kerajaan terus menerima hasil cukai yang lebih tinggi. Bunga ditanam, mekar bersemi. Harumnya menyentuh hidung dan hati. Kenaikan gaji memberi erti meningkat taraf hidup rakyat sejati. Dengan ini, kita berharap kenaikan gaji minimum ini akan menjadi langkah awal ke arah pembinaan negara yang lebih makmur dan harmoni. Namun begitu, kita perlu memastikan pelan jangka panjang yang lebih progresif agar kenaikan ini bukan sekadar meningkatkan dari segi angka, tetapi juga menjadi pemangkin untuk merangsang produktiviti dan peningkatan kemahiran dalam kalangan pekerja kita. Di Singapura, sebagai contoh, progressive wage model telah menunjukkan kejayaan luar biasa apabila pendapatan pekerja meningkat sebanyak 45% dalam tempoh 6 tahun. Dengan lonjakan produktiviti sebanyak 30%. Oleh itu, saya ingin bertanya, apakah kerangka pelaksanaan yang dirancang untuk memastikan sistem gaji progresif dapat dijalankan dengan lancar dan mencapai sasaran dalam tempoh 5 tahun akan datang. Tuan Yang di-Pertua, dalam dunia yang semakin dikuasai teknologi dan inovasi, sektor kejuruteraan ibarat tulang belakang kepada kemajuan negara. Untuk melangkah ke hadapan dan kekal berdaya saing, kita mesti berani menyemai bakat dan kemahiran kejuruteraan yang diperlukan oleh industri moden. Berdasarkan data semasa, kita kekurangan tenaga kerja mahir di pelbagai cabang kejuruteraan. Setiap tahun, kita memerlukan 15,000 graduan dalam kejuruteraan perisian, 12,000 dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik, dan 8,000 dalam kejuruteraan otomasi. Persoalannya, apakah komitmen kerajaan dalam Belanjawan 2025 untuk mencapai atau menangani masalah kekurangan ini? Apakah peruntukan khas seperti 2,5 bilion ringgit akan disalurkan bagi meningkatkan program latihan kemahiran kejuruteraan dan 800 juta ringgit lagi untuk pemodenan peralatan di institusi latihan bagi memastikan kemudahan yang serba canggih? Pelaburan ini bukan saja akan memperkukuhkan daya saing graduan kita, malah memberi mereka kelebihan dalam pasaran kerja yang semakin mencabar. Selain itu, dalam usaha melahirkan sekurang-kurangnya 50 juta jurutera dalam tempoh 3 tahun akan datang, bagaimanakah kerajaan merancang untuk memastikan setiap seorang dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan yang relevan? Apakah strategi menyeluruh yang akan diambil untuk memperkukuhkan bidang latihan teknikal serta memperluaskan peluang latihan industri agar graduan kita bukan saja siap sedia tetapi juga unggul di mata dunia? Inisiatif yang jelas dan peruntukan yang mencukupi adalah ibarat baja yang menyuburkan bakat-bakat muda dalam bidang kejuruteraan ini. Diharapkan Belanjawan 2025 akan membuka jalan yang lebih luas mempersiapkan anak bangsa sebagai nadi pembangunan negara yang berteraskan teknologi dan inovasi. Tuan Yang di-Pertua, dalam kerangka Belanjawan Madani 2025, kerajaan telah memperuntukkan 400 juta untuk kempen melawat Malaysia 2026 dan 60 juta bagi Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia. Dalam konteks sektor pelancongan negara, beberapa pertanyaan strategik perlu kita renungkan untuk memastikan peruntukan ini dimanfaatkan dengan berkesan. Pertama, apakah langkah-langkah inovatif yang dirancang oleh kerajaan untuk memberikan pelancong pengalaman yang unik dan berkualiti berbanding negara jiran seperti Thailand yang dijangkakan menerima 40 juta pelancong pada tahun 2023 dan Singapura yang menyasarkan 14 juta pelancong. Kejayaan mereka terletak kepada kepelbagaian budaya dan infrastruktur yang moden. Apakah strategi Malaysia yang dapat bersaing dengan tawaran mereka? Kedua, bagaimana kerajaan merancang untuk melibatkan penggiat pelancong dan pakar industri dalam merangka dan melaksanakan strategi ini? Adakah terdapat mekanisme yang memastikan suara mereka didengar dalam kempen pelancongan ini? Seterusnya, kita perlu menilai sistem pemantauan yang akan diterapkan untuk menilai keberkesanan setiap ringgit yang dibelanjakan. Apakah langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengelakkan pembaziran melalui proses birokrasi yang boleh merugikan matlamat yang ditetapkan. Dari segi daya saing, bagaimana kita dapat meningkatkan posisi Malaysia dalam industri pelancongan global, terutamanya apabila negara jiran telah mencapai angka kedatangan pelancongan yang tinggi? Apakah strategi khusus yang akan dilaksanakan untuk menarik lebih banyak pelancong ke Malaysia? Mengenai anggaran pendapatan negara sebanyak 100 bilion melalui tahun melawat Malaysia 2025, apakah langkah-langkah konkret yang telah direncanakan untuk memastikan pencapaian sasaran itu? Akhir sekali, bagaimanakah kerajaan akan meningkatkan pengalaman pelancong dalam aspek hospitality dan perkhidmatan dengan menawarkan pengalaman yang memuaskan? Malaysia berpotensi dikenali sebagai destinasi pelancongan yang bukan sahaja menarik tetapi juga memuaskan bagi pengunjung. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, saya berharap perbincangan ini dapat menggerakkan kita ke arah pendekatan lebih strategik dan berkesan dalam mencapai matlamat pelancongan Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, dalam menghadapi isu pendidikan pasca pandemik, kita tidak boleh menutup mata terhadap cabaran yang dihadapi oleh pelajar kita, khususnya berkenaan dengan isu keciciran. Pandemik COVID-19 bukan sahaja mengganggu proses pembelajaran, malah meninggalkan impak mendalam terhadap pencapaian pelajar. Statistik menunjukkan pada tahun 2022, sebanyak 46,000 pelajar gagal dalam peperiksaan SPM, sementara kadar keciciran meningkat sebanyak 15% berbanding tahun sebelumnya. Lebih merisaukan, data menunjukkan bahawa 65% daripada pelajar yang tercicir berasal dari kawasan luar bandar dan 75% adalah daripada keluarga B40 yang terkesan oleh pelbagai kekangan sosioekonomi. Realitinya, pelajar-pelajar ini terperangkap dalam kitaran kesusahan yang terus-menerus mengekang peluang mereka untuk mencapai potensi yang sebenar. Oleh itu, langkah-langkah konkret dan berfokus perlu diambil untuk membantu anak-anak ini kembali ke landasan pendidikan yang sebenar. Maka saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah strategi khusus yang akan dilaksanakan untuk mengekang dan mengatasi isu keciciran ini? Adakah kementerian bercadang untuk menyediakan peruntukan khas dalam Belanjawan 2025 yang bertujuan memperkukuhkan usaha-usaha pemulihan akademik? Sebagai contoh, peruntukan 500 juta untuk program pemulihan akademik yang komprehensif serta 300 juta untuk bantuan tuition kepada pelajar yang memerlukan khususnya di luar bandar. Dengan peruntukan yang tepat, kita bukan sahaja dapat merapatkan jurang pencapaian antara pelajar bandar dan luar bandar, malah berpotensi untuk mencapai sasaran pengurangan keciciran pelajar sebanyak 30% dalam tempoh 2 tahun akan datang. Apakah kementerian bersedia untuk meletakkan komitmen terhadap inisiatif seperti ini demi masa depan anak-anak kita? Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menyentuh tentang isu kos sara hidup yang kian menghimpit bara dalam sekam, yang membara diam-diam tetapi cukup untuk menekan hidup rakyat jelata, terutama golongan berpendapatan rendah. Harga barangan keperluan asas melonjak bagai air pasang yang tidak surutnya, menyebabkan ramai yang terasa perit di poket. Persoalannya, apakah ikhtiar kerajaan untuk mengurangkan beban ini? Apakah langkah proaktif yang telah diambil agar rakyat tidak terpaksa ikat perut atau sekadar hidup cukup-cukup makan? Sila Gulong. Bagi saya landing. Sila Gulong. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Melalui Belanjawan 2025, rakyat ingin melihat komitmen yang jelas. Adakah kerajaan telah memperuntukkan dana yang cukup untuk subsidi barangan keperluan asas dan juga bantuan langsung kepada golongan B40 dan M40 yang kini semakin terhimpit. Sudah tiba masanya kita melalui subsidi bersasar yang lebih terarah dan terkesan. Dengan pengurusan yang berhemah, saya percaya kita mampu mengurangkan jurang kesenjangan ini dan memastikan setiap lapisan masyarakat dapat hidup dengan lebih bermaruah. Saya ada satu lagi isu, oleh kerana saya tidak mempunyai masa yang cukup, maka saya akan mengakhiri perbahasan saya. Akhir sekali, dalam menempuh badai ekonomi global yang kian mencabar, kita harus pandai menyelam sambil minum air, mengambil iktibar dari pengalaman dan amalan terbaik negara jiran. Namun,
Janganlah pula kita meniru secara bulat-bulat. Langkah-langkah yang diambil mesti disesuaikan dengan acuan kita sendiri agar tidak tersalah langkah di bumi sendiri. Harapan saya belanjawan ini menjadi tiang seri yang kukuh untuk negara melangkah ke arah kemakmuran dan mampan dan lestari. Dengan lafaz penuh ikhlas, saya menyokong sepenuh hati belanjawan 2025. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Pulau Pandang jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Belanjawan negara di bawah berbalah demi kemakmuran kita bersama. Salam Deepawali kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Saya jemput Yang Berhormat Alostar. Puan yang betul, Kula saya.